Dulu kalau aku pergi Tesco ni, mesti nak cari barang basah, sayur-sayur. Kadang barang elektrik tu sikit-sikit lah. Itu pun time gaji je lah. Kalau aku nak cari barang-barang banyak kan, aku pergilah Tesco ni. Tapi masa tu kalau pergi Tesco ni, 200 tak cukup babe. Bawa 200 habis masa tu. Tapi tak sampai sebulan dah habis juga. So malam ni aku terniat lah sikit aku nak cerita pasal Tesco ni. Tapi aku rasa semua dah maklum kan yang Tesco ni dah tukar jadi Lotus. Tapi tak kisahlah, aku nak cerita jugalah. Okey, jom kita start. Rasanya Tesco ni dah start jadi Lotus time-time lepas-lepas PKP masa tu tau, dalam tahun hujung 2020. Masa tu semua duk ingat yang Tesco ni dah bankrupt ke apa ke kan. Tiba-tiba je tukar nama jadi Lotus. Mana datang Lotus ni kan, tiba-tiba je kan. Macam nama kereta pula. Kereta Lotus tu. Serius lah, aku memang ingat masa tu Lotus yang sama tau. Tapi sebenarnya bukanlah, nama je sama, tapi Lotus yang lain. Sebelum tu kita start dulu lah daripada sejarah Tesco ni. Tesco dekat Malaysia ni, cawangan pertama dia buka pada Mei 2002 dekat Puchong tau masa tu. Masa tu Tesco ni joint venture dengan syarikat lokal tau, iaitu Sam Derby Berhad. Yang masa tu pegangan diorang tu dalam 30% lah dalam saham. Sebelum tu korang kena tahu dulu, Tesco ni datang daripada mana? Sebenarnya Tesco ni satu company besar tau, yang berasal daripada United Kingdom. Tesco ni diasaskan oleh Jack Cohen. Jack Cohen ni anak kepada seorang tukang jahit tau masa tu. Dia ni dah start meniaga kecil-kecilan tau, dengan menjual barang-barang runcit dekat pasar. Pasar tu dekat area Jalan Will, Hackney, London tau. Pada tahun 1919, dia ni sanggup keluarkan semua duit simpanan dia. Lepas tu dia pergi beli gerai kecil je tau. Kecil je gerai tu, macam kedai lot lah. So dia ni start daripada meniaga dekat pasar, lepas tu maju sikit dekat pasar, dia tukar bisnes dia pergi ke kedai pula. Tapi kedai kecil je lah masa tu. Lepas bisnes kedai dia tu ada maju sikit, kedai dia tu sebenarnya kedai teh tau. Daripada seorang peniaga nama T.E. Stockwell. Korang nampak tak? T.E. Stockwell dengan Cohen. Itulah nama Tesco sebenarnya. Gabungan antara dua nama ni. Kira macam business partner lah dia orang ni. Dalam masa 5 tahun je dari pembelian kedai tu, dia orang ni dah buka first Tesco tau dekat London masa tu pada tahun 1929. Masa tu dekat Burn Oak, Equeway, London. Korang bayangkan lah dah berapa lama Tesco ni bertapak dekat dunia ni kan. Aku rasa lebih daripada 100 tahun weh. Bukan Malaysia ni company ni. So pada tahun 2019 macam tu, cawangan dia orang ni dah cecah hampir 6,800 cawangan tau dekat seluruh dunia. Gila kau, tak banyak 6,000 syul kan. Lepas tu bilangan pekerja dia orang ni pula hampir 400,000 tau. Padu. So pada tahun 1947, Tesco ni dah disenaraikan dalam bursa saham tau, sebagai nama Tesco Store Holding London. So sekarang ni Tesco ni bukan running bisnes peruncitan je macam kat sini, tapi dia orang ni banyak juga pecahan bisnes dia orang. Antaranya macam Tesco Bank, Tesco Mobile, Tesco Ireland, Tesco Family Dining dan Humby. Memang berkembang lah kot 100 tahun punya bisnes kan. So kita sambung baliklah cerita Tesco dekat Malaysia tadi. Korang perasan tak yang Malaysia ni dulu ada dua Tesco. Satu ni nama Tesco, satu lagi ni nama Tesco Extra tau. Sebab dia orang kata Tesco Extra ni kecil sikit daripada Tesco, tapi aku rasa macam sama besar je. Sebenarnya Tesco Extra ni dulu dikenali sebagai Makro, bukan Makro kamera tu. Makro shopping mall juga macam Tesco, iaitu nama panjang dia Makro Cash and Carry Malaysia Sdn Bhd. Dulu ada je kat Malaysia Makro ni, tu area Shah Alam tu, pada tahun 1993 kalau tak silap aku macam tu lah. Tapi lepas tu dia ni kena jual dekat Tesco tau. Pada tahun 2006 macam tu dia dah tukar nama jadi Tesco Extra. Baru kau tahu kan apa tu Tesco, apa tu Tesco Extra kan. Bukan besar kecil Tesco tu. Tesco ni dia ni banyak business partner tau. Kalau kat Asia ni partner dia tu tu dari Thailand tu, iaitu Chakuan Pokpan atau CP. CP ni lah owner baru bagi Tesco sekarang ni, yang dikenali juga sebagai Lotus. Betul, Thailand punya sekarang ni Lotus tu. Kalau nak cerita pasal CP Group ni panjang lah cerita dia, tapi setakat nak beritahu basic pasal dia orang ni boleh lah sikit-sikit kan. Senang cerita, CP Group ni banyak monopoli bisnes tau dekat Asia. Antaranya 7E Asia. Tu 7E tu dia punya tau, lebih daripada 12,000 cawangan tau dia handle. Charoen Pokpan Food, syarikat pengeluar ketiga terbesar daging dekat dunia masa tu. True Group, firma komunikasi terbesar juga dekat Asia Tenggara tau. Dekat China pula jangan cakap lah, dia ada 200 anak syarikat yang kat sana tu, sebab dia ni antara pelabur terawal dekat China tau. Masa tu China ni baru-baru nak maju lah, dia dah datang melabur kan. Kat sana tu dia ni dikenali sebagai Zhengda.
Sambung balik pasal Lotus kat Malaysia ni. Macam aku cakap tadi, CP Group ni ambil alih Tesco dalam hujung tahun 2020 macam tu tau. Disebabkan dia ni ada bisnes peruncitan macam Tesco ni dekat Thailand yang nama dia Lotus tu. So dia tukarlah Tesco tu jadi Lotus. Lotus ni pula ditubuhkan kat dunia ni pada tahun 1994. Masa tu Tesco ambil bahagian nak join venture dengan CP Group tau. So dia orang ni bukalah Tesco Lotus. Sejak dari tu CP Group ni dah start guna nama Tesco Lotus tau dekat Thailand. Samalah bisnes dia orang ni macam kat Tesco yang dulu tu, peruncitan kan. Sebab dia ni memang dah kaya sangat kan. Pantang nampak ada peluang. Tu dia. 9 Mac 2020 CP Group ni offer dekat Tesco Malaysia nak beli tau. Bukan murah geng. 10 bilion US dollar tau masa tu. Gila, kaya gila CP Group ni. So dia ni kira rakus jugalah. Sebab macam aku cakap tadi kan, kebanyakan bisnes peruncitan dekat Asia ni dia yang pegang tau. Contoh macam 7E tu. Dindong punya Dindong, Malaysia pun setuju dengan harga tu. So terjual lah Tesco Malaysia ni dekat CP Group. Mungkin sekarang ni pandemik kan. Masa tu rasanya diorang ni goyang sikit lah. Macam korang tahulah kan, musim pandemik ni ada yang betul-betul kaya, ada yang betul-betul terdesak. Sampai terpaksa korbankan untuk survive. Mungkin nak selamatkan Tesco Global tu, Tesco Malaysia ni terpaksa lah dikambing hitamkan. Mungkin macam gitulah. Ini pendapat aku lah. So itulah ceritanya pasal Lotus dengan Tesco ni. Tapi yang bagusnya, masa pemindahan hak milik dengan nama tu, pekerja asal tetap bekerja tau. Dia orang tak pecat tau pekerja asal ni. Pekerja asal tetap bekerja. Cuma tukar logo dekat baju je lah. Logo dekat kedai, itu je lah. Pekerja ni masih lagi mendapat benefit yang sama tau dengan Tesco yang dulu. Tak adalah galak sangat kan time-time pandemik ni. Apa pendapat korang? Tapi aku rasa semua dah tahulah cerita pasal Lotus ni. Sebab ni cerita lama, aku saja nak ceritakan balik je. So aku rasa sampai sini je lah kot. Korang boleh tambah-tambah info sikit. Cuba korang komen dekat bawah tu. Kalau korang rasa video aku ni ada manfaat sikit, korang boleh tambah knowledge korang sikit. Korang boleh cerita dekat kawan-kawan kau pasal info aku ni. Korang like lah sikit, komen, lepas tu share. Dapat baik sekali, korang subscribe lah sekali kan. Apa pun korang yang terbaik lah geng. Steady geng, aku cari dulu.